InsyaAllah pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-25, iaitu adab mendidik anak. Adab mendidik anak, pada muka surat yang ke-182. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Adamu Haddatsana Ibnu Abi Zi'bin عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء متفق عليه. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Zi'bin daripada Az-Zuhri, daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, kosong, tak ada apa-apa, clear, dosa tak ada, apa tak ada noda apa pun. Kullu mauludin, semualah. Maksud semua ni siapa? Semua kan? Manusia lah, baik dia anak orang Islam ataupun bukan Islam. Kemudian fa abawahu yuhawidanihi, kemudian kedua orang tuanya lah, ibu bapanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, ataupun menjadikan dia ni sebagai Nasrani, au yubajisanihi, ataupun Majusi, kama salil bahimati, sebagaimana binatang ternak, tuntajul bahimata, yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Hal tara fiha jad'aa, apakah kamu melihat ada cacat padanya? Kalau anak ayam lahir anak ayam lah, telur ayam kan. Kalau anak lembu lahir anak lembu. Contoh macam tu Rasulullah bagi perumpamaan. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-1385, dan Muslim hadis yang ke-4803. Pengenalan pada tajuk ini, anak dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyambung warisan, malah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga sentiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Oleh itu, anak adalah amanah Allah SWT yang dipertanggungjawabkan kepada setiap ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak.
Ibu bapa harus tahu menilai kurniaan ini kerana ia adalah tuntutan Islam. Ibu bapa yang tidak faham dan tidak tahu menilai anugerah ini akan mengabaikan tanggungjawab dan kebajikan mereka. Tanggungjawab menjaga dan mendidik anak dianggap remeh. Ya. Pada akhir zaman ini proses mendidik anak ni dia bukan mendidik. Kan ada ramai lah yang mendidik lah, tak nafikan, tapi ada segelintir ni dia macam bukan menternak lah, menternak tu ramai dah, tapi dia seolah macam dia memelihara. Ya, dia tahu sudah mendidik, melihara, jaga. Cukup aku bagi makan, cukup aku bagi pakai apa dia nak bagi, tapi tak ada kasih sayang, tapi tidak ada hubungan antara ibu dan bapa dengan anak. Kan? Tak tahu perkembangan anak. Ya, dan hadis-hadis tengah sebut. Ya. Dia sering ada untuk menjaga, memelihara. Kan? Seolah-olah begitu je, bukan ada proses mendidik lah. Ya. Jadi sebab apa? Pada dia cukup, pada anak setengah bapa dia faham, cukup aku jaga makan minum dia, pakaian dia, aku hantar pergi sekolah, dia sudah. Kan? Tapi tidak ada hubungan antara ibu bapa, hubungan kekeluargaan. Kan? Terutama kalau ni lah masyarakat di bandar-bandar besar begitulah kot, kan. Jadi firman Allah SWT, dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ya, firman Allah SWT dalam suratul Kahfi ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Maksudnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, sebab tu tadi disebut anak-anak ni penyeri, kan, dalam rumah, tak? Penyeri rumah tangga ni. Ya, harta dan juga anak-anak. Harta ni kita suka dengan harta, sebab harta itu, ya, dapat memenuhi kehendak keinginan kita, ya, dapat memudahkan urusan kita dengan adanya harta. Begitu juga dengan anak-anak, menyerikan kehidupan kita. Tetapi Allah Ta'ala sebut ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya kalau kita pegang konsep harta itu, anak-anak itu seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu anak-anak hanya jadikan cukup makan, pakai, minum sudah, tapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Ataupun harta itu kita belanjakan untuk urusan memenuhi kehendak kita, keseronokan kita sahaja, makanya itu je lah. Tetapi Allah Ta'ala sebut lagi, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tetapi kalau harta itu kita gunakan dia untuk bawa ke jalan agama, anak-anak ini kita didik dia dengan didikan agama, maka dia ni akan jadi amal soleh kita. Tu beza tak? Ya, sama je. Kita semua orang ada harta, ada anak. Tapi bagaimana cara kita nak menjadikan harta dan anak kita itu sebagai amalan soleh kita? Itu lah. Ya, kereta semua orang ada kereta, kenderaan tak? Tapi ke mana dia buat kereta ni? Ke tempat karaoke ke? Hanya ke tempat, ke padang golf sahaja ke? Contoh, ke masjid tak mari, kan? Kebajikan tak ada. Rumah, dan sekadar rumah yang besar jadikan macam hotel saja ke? Tak diisi ke pengisian dalam tu? Tak ada ke solat jemaah dalam rumah tu? Tak ada ke baca Quran dalam rumah tu? Tak ada ke dibacakan hadis pada anak-anak keluarga dalam rumah tu? Sekadar rumah tempat rehat, balik tidur, kadang-kadang esok pergi kerja. Itu je lah. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan harta kita, anak-anak kita, supaya jadi anak yang soleh dan harta-harta yang bermanfaat. Dan bila harta itu bermanfaat, kita jadikan, bila mana kita channel dia kepada saluran agama, kita isi dia dengan pengisian agama, baru dia ada nilai. Ya, kalau tidak, tak adalah. Ini sebut tadi ni. Jadi kita kena faham.
Dan harta dan anak-anak ni perhiasan. Dia hanya cantik di pandangan mata, dia hanya seronok daripada nafsu. Tetapi kalau kita tak pandai memanfaatkan dia, makanya tak adalah. Anak-anak, kalau kita didik dia dengan didikan yang baik, makanya dia akan menjadi amal jariah kita nanti tak? Kullu amalan kullu adam in qata'a amalun illa salas. Kan? Akan terputus amalannya 3 lah, kecuali apa dia? Doa anak abna'us soleh, kecuali doa antaranya doa anak-anak yang soleh. Jadi ini kita nak bawa ni. Kalau anak kita ada cukup didikan agama, maka dia akan faham. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hammad bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ia berkata, menurut kami, ini adalah perjanjian yang Allah SWT ambil saat mereka berada di tulang sulbi bapa-bapa mereka, iaitu saat Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, bala, betul engkau Tuhan kami. Ya. Hadis dalam surah Al-A'raf ayat 72. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-4093. Hadis ini berstatus hadis sahih. Jadinya setiap bayi itu dalam hadis yang lain dikuatkan lagi mengatakan anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu suci bersih. Jadi mak ayah dia lah yang akan membentuk dia, bagaimana cara corak kehidupan dia. Ya. Pertamanya kalau dia anak orang Islam, bagaimana cara mak ayah dia bentuk dia nak jadi orang Yahudi. Ya, yuhawidanihi. Bagaimana adakah mak ayah akan menjadi menyahudikan anak dia? Bagaimana cara menyahudikan anak dia dak? Panggil Yahudi macam mana? Dia ambil hak orang, dia claim dia punya. Tu orang Yahudi. Kan? Apa tu kadang-kadang di sekolah sama juga. Kan? Dah biasa ambil barang orang, pensel kawan, memandang kawan, pinjam barang kawan tak pulang balik tak. Ya. Jadi kita kena betulkan keadaan ni. Jangan kau ambil hak orang, kau claim kau punya. Ini panggil Yahudi ini. Ya. Ya, tu dia ubah sejarah pula pada terang-terang satu dunia tahu Palestin tu memang hak milik orang Islam kan. Satu dunia tahu. Sehinggalah datang tahun 1948 barulah Yahudi ni masuk kan. Tapi tak ada, dia claim dia punya juga. Jadi ini kita jangan jadi macam ni. Ya. Maksudnya mendidik anak tu seperti cara orang Yahudi. Ataupun menjadikan sebagai Nasrani sesat. Menjadikan Nabi Isa AS tu dia kata anak Tuhan. Kan? Sama juga sesat anak kehidupan ini, iaitu dengan cara apa? Dia anggap makhluk-makhluk lain pula isu dia angkat. Tak pasal-pasal pula pergi menyembah kubur ke, menyembah pokok ke. Kan? Dengan menganggap bahawa ini barakat, ini macam ni tak. Jadi menyesatkan. Tapi Islam, ya, ataupun yumajisanihi, memajusikan dia ni, menganggap benda-benda madiyah ni sebagai kehidupan ni, semua ni ialah Tuhan aku. Duit, wang ringgit ni Tuhan, ya, kuasa adalah Tuhan aku. Dah semua benda macam ni. Jadi suatu tak ajar macam ni. Suatu jangan. Didikkanlah dengan didikan agama. Agama apa? Agama Islam. Yang menjadikan Rabb Tuhan tu sebagai Tuhan, tak? Bagi Allah dan Allah ni tempat meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah dan engkau lah tempat kami minta segala keperluan hajat kami, bukan pada makhluk lain. Keterangannya, pengertian didik ialah memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntutan daripada pimpinan tentang akhlak dan kecerdasan fikiran. Anak dididik dengan dan dibentuk dengan 5 faktor. Ada 5 faktor untuk membentuk anak ini. Ya. Yang pertamanya faktor ibu bapa sendirilah. Ibu bapa yang baik akan sentiasa menjaga, melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti anak-anak. Dia ambil pengetahuan tak?
Kalau budak ni periksa ke, kalau budak ni pergi camping ke, dia ambil tahu. Jadi budak-budak ni seronok, anak-anak ni dia tahu. Jadi bila-bila mak ayah tahu tentang pergerakan dia, dia rasa diri dia diawasi. Bila mana dia rasa diri dia diawasi, maka dia risau. Nak buat benda pelik-pelik pun dia risau. Sebab apa? Mak ayah aku suka hati aku budak. Dan kita kena sedarkan dia bahawa dia memang diawasi. Baru dia akan rasa, tak boleh nak buat benda pelik-pelik ni. Selalu ingatkan dia. Ya, Along, belum buat apa pun, tak payah tahu. Kawan-kawan ramai. Pergi mana-mana pun tak. Jangan risaulah kan. Jadi kalau buat benda ni, jaga diri. Jadi dia akan rasa bahawa dia jadi aku tak boleh nak bertindak sebarangan lah. Ini kerana ia akan beri kesan positif lah. Bila mana mak ayah melibatkan diri lah dalam aktiviti anak ni, dia akan memberi kesan positif kepada perkembangan dan tumbuhseraan anak-anak. Bentuk asuhan ibu bapa yang betul adalah sebagai kunci paling kritikal dalam membentuk peribadi anak-anak. Berikutan ia cenderung meninggalkan pengaruh dalam kehidupan anak-anak pada masa akan datang. Sebab ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Apa benda yang kita perlu didik pada anak-anak? Ketika dia masih kecil, tanamkan, kuatkan akidahnya. Kuatkan akidah. Kalau Nabi SAW tanam akidah dalam diri para sahabat 13 tahun, dan di Mekah tu dikukuhkan dengan ayat-ayat akidah ni. Syurga, neraka, dosa, pahala. Buat amalan tak? Diterangkan, dikuatkan dengan benda ni. Supaya apa? Prinsip dalam akar tu dah teguh. Akar tu dah kuat. Jadi bila mari apa-apa saja ancaman pun dia tak goyah lah. Sebab tu kebanyakan para sahabat, bila mana Rasulullah wafat, ada golongan yang riddah, golongan murtad kan. Tapi tidak ada dalam kalangan sahabat yang sama-sama berhijrah. Al-Muhajirin tu tak ada. Sebab akidah mereka ni kukuh, dah mantap kan? Jadi tanamkan akidah. Bila anak nak buat sesuatu tu, jangan Tuhan marah, ya, Tuhan marah. Bila dia buat ni, jangan mencuri, jangan ambil hak orang, ya, Tuhan marah, nanti kena masuk neraka, api neraka. Dia pun tak apa. Dia pun api neraka tu apa? Api neraka tu lagi panas daripada api dapur rumah kita ni, kan? Lagi panas pada ni. Tak tahu terus pegang ni, panas dah. Jadi itu. Jadi diingatkan. Jadi supaya dia kenal Tuhan dia, kan? Daripada kecil lagi dah diingatkan. Jadi bila dia sentiasa ada hubungan, dia tahu Tuhan melihat dia, maka akidahnya tu dia akan kukuh. 7 tahun didik dengan solat, dan didik anakmu solat 7 tahun. Rasulullah kata sebut 7 tahun. Dan sebelum 7 tahun pun kita tunjuk pada dia bila kita solat. Kan? Kita solat bagi dia nampak. Kadang-kadang solat tutup pintu, tak nak kacau dah, bukan pasal tak nak kacau. Bagi dia anak-anak ni dia meniru perbuatan mak ayah dia. Kalau ayah dia pasal kereta pun dia bagi tolong. Bukan tolong apa, tolong nyemak lagi kan. Tapi dia bagi sebab nak tengok, dia nak buat juga. Apa sajalah. Jadi dia suka meniru. Jadi ni. Jadi tunjukkanlah. Kan, ketika solat, dia nak panjat ke, dia nak apa tu punya hal lah kan. Sebab Rasulullah sendiri pun macam tu. Kan Rasulullah sendiri pun dia tengah, baginda tengah solat pun cucu mari panjat kan. Jadi apa yang masalahnya? Ya. Didikan. Sebab apa? Sebab mereka belajar dengan cara melihat. Ni budak-budak lah. Sebab tu dia bila melihat, dia cepat simpan dalam memori. Sebab tu kalau segi psikologi pun, kalau mak ayah nak bergaduh bertengkar, jangan depan anak-anak. Sebab dia melihat, dia menyimpan. Dia lihat, dia simpan, dia lihat, dia simpan. Memori ni dia tak hilang. Ya, memori ni bila kita melihat, dia lagi cepat. Dia orang kata apa, lagi ingatan tu susah dia nak terpadam. Sebab kita menyaksikan benda tu berbanding dengan kita mendengar, ya. Jadi bila melihat dia akan simpan. Jadi jangan. Jadi perkara-perkara yang negatif jangan tunjuk depan anak. Kan? Jadi ya, tunjukkan, ingatkan dia tentang ketuhanan, tentang Allah SWT. Didik dia dengan solat, tunjuk dengan solat. Hingga umur 10 tahun ajar dia solat, perintahkan dia solat. Ini asas yang tu dah. Jadi semua datang dari ibu bapa. Sebelum ibu bapa hantar ke sekolah, ibu bapa contoh dulu. Ya, baca Quran, solat, tunjukkan benda-benda yang baik depan dia. Yang keduanya, faktor yang mana membentuk anak-anak ini ialah faktor ilmu.
Islam menggesa setiap bapa mengambil berat aspek pentarbiahan atau pendidikan anak-anak. Imam Al-Ghazali ada berpesan, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Bagi kita tunjuk benda-benda yang positif, dia akan terbiasa dengan benda itu. Sebaliknya, jika dibesarkan dalam suasana yang tidak baik dan dipersiakan seperti haiwan, menderitalah dia dan binasa. Sekiranya yang tidak baik, tunjuk contoh yang tak baik, bergaduh depan anak, keluarkan perkataan-perkataan yang tak baik kan, makanya dari dia pun akan jadi contoh yang tak baik. Dosa juga akan ditimpakan ke atas orang yang dipertanggungjawabkan itu. Justru asas pendidikan seharusnya diberikan keutamaan. Ini termasuklah menanam akidah serta mengajar mereka berkaitan syariat dalam agama seperti solat, di samping membina akhlak peribadi berteraskan akhlak Islam. Kan? Selalu bagi nasihat. Sebab tu dalam Quran ada surah apa? Surah Luqman. Surah Luqman ni cerita pasal apa? Luqman ni siapa? Dia bukan Nabi pun. Tak. Manusia biasa macam kita. Tapi Allah nukilkan dalam Quran. Sebab apa? Sebab dalam surah ni cerita tentang bagaimana dia didik anak dia. Dia menasihati anak dia. Kita baca tak kalau surah Luqman tu, tadabbur surah Luqman kan. Banyak nasihat-nasihat kepada anak dia ni. Orang biasa je. Tapi Allah Ta'ala nukilkan dia, nama dia dalam Al-Quran. Itu adalah contoh yang baik. Kalau kita rajin membaca, kita bacalah kitab apa lagi. Tarbiyatul Aulad. Antara kitab yang popular tak. Tarbiyatul Aulad ni Dr. Nasir Ulwan. Kan? Dia pun dia dah terjemah dalam bahasa Melayu pun ada, tapi tebal sikit lah kan. Kalau kedai tu dalam RM84 kot. Tengok dia punya ni ya. Tarbiyatul Aulad Dr. Nasir Ulwan pun bagus. Dia dah terjemahan dalam bahasa Melayu kan, boleh baca yang tu. Ataupun kita tadabbur surah Luqman, kita buka tafsir surah Luqman. Sebab apa? Dia cerita tentang tarbiyatul aulad, bagaimana kita didik anak kita ni, didik dengan akidah kan. Nabi Syuaib AS pun pesan pada anak-anak dia tak kan? Kalau aku tinggalkan, aku dah mati, so apa kamu nak sembah aku kan? Kami akan menyembah Tuhan seperti yang aku sembah tu kan. Alhamdulillah, lega tak? Jaga. Jadi akidah tu, tanamkan akidah dulu, kuatkan dengan akidah tuan-tuan. Ingatkan tentang Allah, sebut dengan Allah tak? Maka bila dengan akidah ini, dia akan tanam. Sebab dia akar tuan-tuan, akidah tu. Itu akar dia. Maka kita kena suburkan benda tu. Yang ketiganya, faktor kasih sayang ni membentuk ya. Antara perkara yang mana memberi didikan pada anak juga ialah faktor kasih sayang ni penting. Kasih sayang terhadap anak akan mempengaruhi perilakunya. Sudah tentu hasilnya akan berbeza jika anak-anak dididik dengan kekerasan. Kalau anak ini selalu diherdik, selalu dimarah, ya, kecil-kecil lagi dah kena marah, budak ni tak tahu apa bela tak, kena marah saja, maka kita akan mengeraskan hatinya. Ya, dia akan mengeraskan hatinya. Makanya dia akan, di mana dia akan lepaskan dia punya geram? Sekolah lah. Tu pasal kat sekolah dia buat perangai. Ya? Kadang-kadang kita pun kata tak, anak saya kat rumah baik je. Memanglah baik. Dia tak berani nak buat tu, buat ni tak. Tapi di sekolah dia tunjuk perangai dia yang sebenar. Sebab apa? Mak ayah jauh pada dia tak. Sebab tu saya kata tadi, pertama kita didik anak kita dengan agama, dengan ketuhanan. Sebab kita ni, anak kita kan membesar. Dia akan tinggalkan kita. Waktu dia tinggalkan kita, itulah perangai yang sebenar. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak kita tak dikuatkan dengan akidah, dia belajar, dia pergi sambung belajar, baik di dalam negeri, di luar negeri. Kalau di luar negeri pun kita pun risau tak? Kalau bidang agama, bidang tak agama pun, kalau belajar di barat, macam mana cara kehidupan agak-agak? Kan? Kalau di barat lah, di Eropah belajar di sana kan? Kalau tidak ada asas iman, akidah yang kuat, bidang yang dia ambil pula bukan bidang bahagian pengajian Islam pun, ambil bidang-bidang lain lah. Cara hidup tu macam mana tuan? Risau. Ya, duduk serumah lelaki perempuan pun tak kisah. Ni orang Melayu, orang Islam ni, budak Malaysia ni. Kawan-kawan pun tak ambil tahu pun. Ya, kehidupan.
jadi macam tu, itu risaulah. Ya. Tapi bila balik Malaysia esok baiklah pula kan. Itu. Jadi ini penting, bila kita didik dia dengan kasih sayang, bagi nasihat pada dia dengan lemah lembut, dia akan lebih mudah masuk. Sebab tu antara cara kita nak menasihatkan anak ialah ketika makan kan, cakap yang baik-baik depan makanan. Ya. Anak-anak yang degil tu, yang mana nakal-nakal tu, nasihatkan dia, suapkan makanan pada dia. Kan? Suapkan makan. Baik yang besar, baik yang ni tak. Ya. Makanya dia akan beri kesan langsung pada anak tersebut. Sambil kita suap dia makan, kita nasihatkan dia. Sambil suapkan makan, nasihatkan dia. Ya. Jadi kalau konsep tu kena ada. Tapi hari ni kalau orang kurang sentuhan kasih sayang, itu menyebabkan anak-anak dia tak ada rasa pun aku ni anak kepada mak ayah aku. Dia orang ni cuma melahirkan aku je, tapi dia tak jaga apa pun. Jadi hubungan tu tak ada. Perasaan tu tak ada dah. Jadi bila didik dengan kasih sayang, dia akan menguatkan lagi hubungan kekeluargaan tu. Dalam sebuah hadis, dalam hadis tersebut, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan. فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Maksudnya Rasulullah SAW pernah mencium qabbala Al-Hasan bin Ali, cucu baginda lah. Kan, cucu baginda Rasulullah suka peluk, Rasulullah suka cium. Kan, cucu baginda. Dua orang ni, cucu baginda ramai, antaranya Umamah, tapi yang glamour yang bagi sebut-sebut Hasan dan juga Husain. Ya, Rasulullah ramai. Daripada Zainab pun ada anak, berapa orang anak dia. Kan, kalau kita dengar hadis Umamah, kan, hadis Umamah yang ketika Rasulullah dukung dia tu, dia kencing kan. Makanya kan situ datang hukum fiqah itu, bagaimana membersihkan air kencing bayi perempuan. Kan? Macam mana cara nak bersihkan. Jadi itu ada Umamah tu. Itu cucu sulung. Cucu sulung apa? Anak kepada Sayyidatina Zainab. Ya, Hasan bin Husain anak kepada Sayyidatina Fatimah. Ada je ramai cucu-cucu baginda Nabi SAW ya. Tapi yang saya sebut dalam hadis ni yang ni Hasan dan juga Husain ni. Kan? Sebab cerita ni sebab Rasulullah banyak berinteraksi dengan cucu yang ni. Ya. Hasan bin Ali. Jadi Rasulullah SAW ni pernah mencium Hasan bin Ali. Ya. Dalam riwayat itu dalam cerita-cerita tak sahih, tak tahu sahih tidak tak. Ya, Rasulullah kalau Sayyidina Hasan, Rasulullah suka cium dekat bibir. Kalau Sayyidina Husain, Rasulullah suka cium dekat leher. Kan? Ni cerita lah, saya tak pasti ni, tak dia cakap je lah. Jadinya kenapa ya? Sebab kan, Rasulullah kata cucu aku ni seorang akan mati kena racun, seorang lagi akan mati kena pancung. Kan? Ini saya tak tahu, saya tak tahu sebab saya pernah dengar lah orang cakap macam tu lah. Macam tu lah. Ya. Jadi Rasulullah pernah mencium Hasan bin Ali, sedangkan di samping baginda ni ada seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Dia sedang duduk, dia tengok perlakuan Nabi, dia duduk peluk cucu dia, duduk cium cucu dia tak. Maka Al-Aqra' pun berkata pada Nabi SAW, sesungguhnya ya Rasulullah, aku ni ada 10 orang anak. Yang kau cucu kan, aku anak, aku ada 10 orang anak. Ya. Namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun tak pernah Rasulullah. Dia tak pernah cium pun anak-anak dia ni, tak pernah nak peluk anak-anak, tak pernah pun. Maka Rasulullah SAW memandang, Rasulullah tengok dia tak, ya, sambil bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-5538. Betul saya kata tadi. Memang betul, kadang-kadang mak ayah dia kata, dia komplain tak? Kadang-kadang kena panggil ke guru disiplin ke apa semua tak? Saya pakaian saya jaga, yuran sekolah saya bayar, duit belanja sekolah saya bagilah, pergi sekolah naik bas semua cukup. Apa lagi kau nak? Apa lagi kau nak? Dia tu. Kadang-kadang mak ayah tu persoalkan kan. Bila anak buat perangai, bila anak buat,
Anak buat perangai sebab dia nak tarik perhatian mak ayah dia, supaya tengok dia buat. Terutama ibu tak. Sebab tu kadang-kadang kita cerita pada anak yang kecil-kecil ni kan, yang masih sekolah rendah ni, dia kadang-kadang bila mak dia time balik kerja, tanya itulah dia nak memerap ya. Tanya itulah dia minta itu minta ini. Sedang itulah suruh kaki lah, sampai atas kaki, macam-macam. Kadang-kadang bila ibu dia tak faham interaksi body language anak dia, dia ingat anak ni mengada-ngada lah kau ni saja. Tak, budak tu nak manja dengan mak. Dia nak manja dengan ayah dia tu. Cara dia buat macam tu lah. Dia kadang-kadang ayah dengar duk main handphone, duk main Facebook, dia buat, saya bagi buat cawan jatuh lah, saya dia bagi jantung, saya dia buat jantung, dia buka pintu nak pergi. Dia nak tarik perhatian ayah dia supaya ambil tahu tentang dia ni. Tapi kita tak faham body language dia. Dia tak ada, dia cakap pula, ayah sayanglah saya, ayah peluklah saya, dia cakap macam tu. Tapi body language dia tu, dia tunjuk macam tu, dia nakkan perhatian. Sebab tu kenapa dia buat perangai kat sekolah, dia nak benda ni supaya mak ayah ambil tahu. Tapi sebab kita tak faham body language anak-anak, bahasa badan anak-anak, maka kita anggap dia ni saya ngada-ngada, buat perangai lah kau depan orang lah, nak buat perangai dia ni tak. Sedangkan dia ni nakkan perhatian. Apa dia bilang? Kalau Rasulullah sendiri selalu peluk dan cium anak tak? Kan? Kita dengan anak-anak, bila anak kita dewasa tak? Anak-anak lelaki baik anak perempuan, bersahabat dengan mereka. Kadang-kadang kita tak ambil tahu. Biasa bila anak ni membesar, kadang-kadang bila dah masuk usia dia dalam 15 tahun ke atas, kadang-kadang kita buat musuh. Bagaimana cara kita buat musuh? Cari salah dia. Cakap benda, engkau ni tak ada benda lain, balik lambat, balik lewat, balik kawan tu pergi study, kawan tu pergi ni, pergi sini tak. Kita tak tanya tu, kita dah terima negatif saja tak. Engkau tak ada lain, balik lambat, itulah ni. Lepas tu bagi tahu alasan macam-macam tu ni. Cuba kita dampingi dia. Kan? Kita jangan segan, jangan malu tak. Kadang-kadang dengan anak lelaki dan perempuan kita jalan peluk bau tak. Jalan buat macam kawan. Dia akan lebih rasa lebih rapat. Kan? Daripada dia berkawan dengan budak tak mana-mana ni, ya, budak-budak yang orang kata apa, anak-anak budak kawan-kawan dia lah, yang tidak berpendidikan, yang punya negatif-negatif ni, yang merempit ke yang mana buat benda negatif, kan? Kita berkawan dengan dia. Bila kita berkawan dengan dia, dia akan mudah nak bercerita pada kita. Kan? Dia akan bercerita pada kita tak? Di sekolah tadi, baik di sini tadi, di sini, dia akan cerita pada kita. Di tempat kerja tadi macam ni tak? Jadi kita akan dapat lebih rapat kenali dia dan kita dapat bagi nasihat pada dia. Tapi kalau dia dengan kita pun dia ada gap, dia ada jurang, dia ada halangan kat situ. Bila dia ada masalah, kepada siapa dia akan cerita? Kawan-kawan dia. Agak-agak kawan dia tu kalau kena kawan yang baik, kawan yang ada knowledge, yang mana kawan yang baik, kawan yang ada asal didikan agama yang kuat, insya-Allah lah dia dapat nasihat yang baik. Tapi kalau dapat penasihat 20% ni, agak-agak macam mana tuan tak? Kau lari pada rumah ya, kalau aku jadi engkau, mak ayah macam ni, kau lari pada rumah. Tak ada lah, biar sikit, biar dia rasa susah hati kan. Kan? Kita ni kena bagi tahu, kena ajar sikit mak ayah kita ni. Kan? Dapat penasihat 20% habis. Kan? Dia akan bagi nasihat yang tak baik. Itu lari pada rumah lah, ikut jantan sana, ikut jantan sini tu. Sebab apa? Asal dia bermula dari rumah, kasih sayang kurang, mak ayah tak friendly dengan anak. Mak ayah hanya anggap bahawa aku dah sediakan tempat tidur, aku dah bagi pakaian, aku bagi belanja sekolah, aku dah bagi apa yang kau nak, handphone pun aku dah bagi, semua kau dah bagi, cukup. Tapi tidak ada touching kat situ. Sentuhan hati tu tak ada. Dalam dakwah ni, Nabi SAW, kenapa bila Rasulullah tinggal, kita banyak cuba kita baca tuan, bagaimana cara sahabat-sahabat Nabi ni mereka masuk Islam. Adakah Nabi pergi cerita kat dia, kau masuk Islam, kau ucap syahadah dalam Islam macam ni, Islam adalah agama macam ni? Tak. Tapi Rasulullah banyak touching hatinya dengan akhlak, dengan percakapan yang baik, dengan tindakan. Bila sentuhan hati ini kena, bila hati dia telah disentuh, insya-Allah mudahlah. Kan? Hatta sahabat sendiri, Abu Bakar sendiri tak, Umar sendiri pun masuk Islam macam mana? Touching hati dia tu. Hati dia tersentuh. Kan? Bila dia tersentuh hati dia, insya-Allah mudah. Jadi inilah. Jadi anak-anak ni dia kurang sentuhan hati.
Ya, kita jarang duduk dengan dia, lepak, sembang dengan dia kan. Buat macam kawan-kawan sembang, cerita apa masalah ke apa ke tak. Itu antara sebabnya lah. Ya, yang ketiga ni faktor kasih sayang. Jadi kena, walaupun dia dah besar, dia dah kahwin sama ya tuan, dia tetap anak kita pun. Jadi friendly tu kawan kita, kalau dah besar lagi lah pula kan, nak sembang dengan kawan-kawan macam tu. Yang keempatnya, faktor persekitaran sosial. Persekitaran memang membantu. Persekitaran. Ya, faktor persekitaran sosial antara terutama ibu bapa, rakan sebaya, guru, media masa dan sebagainya memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan jati diri individu. Ini adalah penting dalam perkembangan anak-anak, khasnya daripada perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Misalnya, anak-anak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya dan bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni dan positif daripada mereka. Dulu kita betul. Dulu persekitaran kita faham, kalau kita kawasan kampung-kampung, kalau kawasan bandar-bandar lah, kalau bandar-bandar ni banyak rumah flat. Kan? Tengok flat, kalau kos rendah macam ni, kos sederhana macam ni, kos yang tayangan macam ni lah. Anak-anak kos rendah ni lah. Ya, yang kos rendah lah, rumah-rumah flat, kos rendah kalau di Kuala Lumpur tu lah. Jadi kos rendah ni kita pun faham background penduduk situ macam mana. Latar belakang kehidupan, pendidikan mereka. Ya, macam saya dulu lah, masa di Kuala Lumpur dulu dah, duduk sebelah rumah flat. Macam tu. Jadinya budak-budak ni, ini mak ayah dia keluar, alah ayah dari lori contoh, kerja-kerja macam ni, dia balik rumah. Ya, rumah kita pun faham lah, rumah flat kos rendah besar mana, kan? Tak besar mana je pun. Jadinya budak-budak ni bila dia balik sekolah masuk rumah, sekarang tengok adik dia, mesti adik mak dia dah marah. Jadi mak dah bebe-bebe, kau balik je, adik kau dah mula menangis lah, macam-macam kau buat. Dia dah malam mak dia membebe, dia letak beg, tukar baju, dia turun bawah. Bayangkan kalau dia balik rumah pukul 1 tu, 1:30 balik rumah, kan? Dia turun bawah, pukul 6 petang dia naik balik. Daripada tempoh kurang 5 jam tu, apa benda dia belajar kat bawah? Dengan siapa dia jumpa? Orang macam mana dia jumpa? Lepas kawasan rumah macam ni, macam-macam orang ada. Penyangguk pun ada, perogol pun ada, semua ada. Macam-macam orang ada ni. Ini jumpa-jumpa. Bayangkan satu hari dia spend masa dia 5 jam di bawah, 5 hari cukup lah. Kan? Apa benda yang dia belajar? Macam-macam benda boleh. Banyak perkara-perkara negatif tak? Ada faktor itu. Itu dulu tuan-tuan. Sekarang ni, bila dah ada gadget, tak payah keluar rumah lagi dah. Lagi teruk pada dulu. Kan? Dengan siapa dia berinteraksi dalam media sosial? Ya? Dalam Facebook dia, dalam WhatsApp dia, dalam apa semua, dengan siapa, dia tak payah keluar rumah dah pun. Di situ dia akan belajar nanti. Dengan apa yang dia tengok, dengan apa yang dia tengok ni yang belajar kan. Di situ dia akan belajar. Sebab tu kata pemantauan, kita risau yang ni. Ya. Dulu betul lah dia keluar rumah, sekarang dia tak keluar rumah. Bagus anak aku tak keluar rumah, duduk dalam bilik. Kita pun tak tahu apa benda dia buat dalam bilik. Kena anak perempuan pula dah dalam bilik dan baik anak saya ni tak cakap dengan orang, tiba-tiba hilang, lari ikut jantan lain. Kan? Sebab ni. Jadi sebab tu pemantauan. Kan? Kita kalau anak-anak yang sekolah-sekolah ni jangan risau, pergi ambil je handphone dia, buat spot check. Kan? Buat spot check. Bagi dia risau. Kan? Ambil tiba-tiba yang kau makan sini, password kau pada dia, kau bagi tahu password kau pada dia. Ayo bagi kau password, minta password. Kaedah yang hampa handphone ni. Kan? Wait. Kan? Tengok, buka Google, tengok, cari bahagian history. Apa benda nak buat. Kan? Tengok WhatsApp dengan siapa dia berkawan. Itu dia cara sekarang. Nak bagi budak-budak yang takut, dia risau, dia rasa dia ni terjaga, dia rasa diri dia diawasi kan. Macam tu. Ambil tengok, apa kau buat ni? Dan bila tengok ni, depan-depan kita bagi nasihat, tegur dia terus. Apa kau buat ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni kawan siapa ni? Ni. Kan? Dia risau, supaya dia risau. Kan? Anytime buat, nanti buat spot check. Itu cara dia tuan. Ya? Kadang-kadang kita tak sedar.
Kadang-kadang yang sekolah rendah ni pun dia boleh berkawan dengan orang dewasa. Dia ingat kawan dia, selalu kena macam ni tuan. Itu yang kata fear lah, yang budak orang dia suka kanak-kanak itu. Itu sebab tu antaranya. Kita dah ingat, anak aku baik kan. Nanti dulu, check dulu. Semak, tengok, buat spot check. Kan? Jadi itu cara dia. Sebab apa? Bila dia terkejut tengok kan, baru kita akan tahu itulah aktiviti sebenar kehidupan dia. Dalam handphone itulah kita akan tengok ke mana dia pergi, dengan siapa dia berkawan, apa kau buat. Kan kita akan nampak dari situ. Tengok dia punya ni. Itu yang keempat tadi. Ya, persekitaran. Dulu betul persekitaran kita ialah di luar rumah. Hari ini zaman dah berubah. Ya, persekitaran pun dah berubah. Persekitaran sekarang ialah handphone. Gadget itulah persekitarannya sekarang. Itu lagi bahaya pada yang dulu. Yang kelima ialah faktor pemakanan. Imam Ghazali berkata, jika kita ingin anak menjadi soleh, bijaksana dan berguna, berilah mereka makan daripada rezeki yang halal sejak dilahirkan. Cukup jaga. Kalau Imam Malik, mak dia jangan didik dia, cukup jaga sumber makanan daripada syubhah pun tak ambil. Syubhah ni apa? Syubhah ni benda tu halal tapi diragui sumbernya dari mana, kan? Dan diragui. Makanan yang halal selain menjadikan anak kita berguna, boleh menjadikan fikiran mereka cerdas dan pintar. Sebaliknya, anak akan menjadi derhaka kepada kita jika mereka diberikan makanan diperolehi daripada sumber yang haram. Cuma faktor pemakanan pun memainkan peranan. Biarlah makanan itu tak mahal mana tetapi sumbernya halal, berbanding kita ambil pada sumber-sumber yang haram. Sumbernya haram pun lagi tuan-tuan. Contoh kalau orang tu dia makan rasuah, memang haram, sumber haram itu. Walaupun dia beli beras basmati ke beras apa yang mahal-mahal pun dia beri ni, tapi sumbernya haram. Memanglah makanan tu halal, sumbernya haram. Sebab sumber yang haram, dia menghalang amal ibadat kita, dia menghalang doa kita daripada dimakbulkan. Lalu kita dah baca dah hadis tu. Seorang lelaki yang Rasulullah sebut, seorang lelaki datang bermusafir untuk melaksanakan ibadah haji ni dengan berkain ihram. Dia pakai pakaian yang putih dan dia berjalan menuju ke Kaabah, pergi ke menunaikan ibadah haji, pergi ke Mekah dalam keadaan dia berihram ni, dengan muka yang penuh keletihan, dengan pakaian ihramnya kekuning-kuningan sebab kena debu. Di hadapan Kaabah dia buat doa depan Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia minta macam-macam pada Allah Taala. Allah tak pandang pun dia, Allah tak tengok pun dia, Allah tak kabulkan pun doa dia. Sedangkan dia datang ni buat haji dalam keadaan ihram. Kita tuan-tuan dalam keadaan kain ihram ni lah keadaan yang paling baik ya. Sebab tu kalau orang meninggal dalam keadaan dia berkain ihram dah, dalam keadaan umrah dia dah, mayat dia kan macam tu lah, takkan tutup lah dengan kain ihram dia itulah bukti di depan Allah SWT dah. Yang lelaki ni kain ihram ni bukan datang pakai jubah dah lah, kain ihram maksudnya dia buat ibadah. Dia dalam pakai dalam keadaan dia beribadah sekarang. Ya, bila kita dah buat dalam niat umrah, buat niat haji lah, kita pakai pakaian tu memang dalam keadaan ibadah kan. Walaupun kita tak semayang, walaupun kita dalam keadaan ibadah. Itu memang tu paling cantik sekali tak? Tetapi kenapa Allah Ta'ala tak kabulkan doa dia? Allah tak pandang pun doa dia, tak tengok pun dia. Sebab apa? Wa libasul haram, wa ta'amu haram, wa syarabu haram. Pakaian yang dia pakai daripada sumbernya haram, makanan yang dia makan daripada sumbernya haram, minuman yang dia minum daripada sumbernya haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak makbulkan doa itu? Dan dia pun tahu bahawasanya aku datang ni pun dengan sumber haram. Dapat dia rasuah mana tak tahu dia pakai. Dan dia pun tahu yang minuman makanan dia dari sumbernya haram. Dia tak makan benda haram, dia tak makan daging khinzir, dia tak minum arak, tapi sumber makanan tu haram. Dan dia tahu, dia dengan Allah tahu, tiba-tiba berlakon baik depan Allah seolah-olah macam dia tak bersalah. Sedangkan dia pun tahu aku datang ni dengan sumber yang haram. Sumber tuan-tuan bukan duit haram, duit rompak bank, bukan duit judi ya, bukan duit nombor ekor, tapi sumbernya daripada mana?
dengan cara tak betul. Kalau dia berniaga, dia menipu dalam perniagaannya, duit yang dapat itulah sumber haram. Kan? Kalau dia ada kuasa sikit, unsur rasuah apa semua, itulah sumbernya haram. Bukan duit gaji dia kan. Ini sebab ni kata Imam Ghazali, faktor pemakanan pun dia beri kesan pada anak-anak. Hati anak-anak akan rosak jika mereka memakan makanan daripada sumbernya haram. Justru berhati-hatilah dalam memberi makan kepada anak-anak dan berwaspadalah dengan cara bagaimana ibu bapa mendapatkan makanan. Apa yang anak-anak makan dan cara ibu bapa mendapatkannya akan membentuk sikap anak-anak. Pengajaran hadis ini dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurud Al-Hadis Al-Syarif, Ibrahim Ibn Muhammad menyatakan bahawa asbabul wurud, sebab hadis ini muncul, adalah satu ketika Rasulullah SAW telah dihasut untuk mengistimewakan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Orang tersebut berusaha untuk membunuh orang-orang tertentu pada hari itu dan akhirnya orang tersebut berjaya dibunuh atas sebab faktor hasutan tu. Maka peristiwa tersebut telah sampai kepada Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, apakah punca yang menyebabkan kamu sekalian membuat keputusan untuk membunuh manusia pada hari itu, hinggakan anak-anak pun turut kamu bunuh? Ini masa tu belum ada lagi larangan tak? Jadi bila mana Rasul tegur benda ni, tapi anak-anak pun mereka bunuh. Ya, mereka menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anak mereka adalah orang-orang yang musyrik. Kami bunuh mereka ni sebab dia orang musyrik. Mak ayah dia pun kafir, anak-anak dia pun kafir, bunuh semua tak? Baginda Nabi SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya anak-anak kaum musyrik adalah alasan kamu sekalian untuk membunuh. Kemudian baginda Nabi bersabda, ingatlah, jangan kamu bunuh anak-anak. Sebab tu kenapa Yahudi bunuh anak-anak kan? Dia tahu sebab budak-budak ni akan membesar. Yang melawan Yahudi hari ini, Zionis hari ini, ialah anak-anak yang hidup zaman 80-an dulu, yang melihat mak ayahnya, yang ayah dia paling batu je. Dan tahun 80-an, ya, intifadah lah apalah kan. Makanya ketika itu, ya, rakyat Palestin mereka hanya mampu melawan dengan batu saja. Jadi anak-anak ni tengok ayahku lawan dengan Zionis dengan baling batu. Jadi bila dia dah besar, dia upgrade, jadilah Hamas, jadi Brigade Al-Qassam lah kan. Dia kena bentuk satu pasukan. Jadi Yahudi dah belajar dari sini. Kita tak boleh bunuh orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia akan mati, biar dia mati. Kita kena bunuh anak-anak ni sebab dia orang ni akan membesar, dia ni akan lawan kita. Sebab tu dia orang target bunuh anak-anak kan. Dia tahu, ya, dia orang dah belajar dah. Kita bunuh anak-anak sekarang biar tak ada generasi, so besar tak ada orang. Tapi kalau kita bunuh orang tua ni dengan Hamas, dengan apa semua ni, mana tak lawan kan? Tak lawan dah. Tapi kalau kita tak bunuh anak, maka bila budak ni akan membesar, dia pula akan sambung balik perjuangan ayah dia. Dia akan sambung perjuangan mak ayah dia. Baik kita bunuh benih ni daripada awal. Ini betul surah larang, jangan bunuh anak-anak. Ketahuilah, jika kamu sekalian bunuh anak-anak. Dan baginda Nabi SAW bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana dia tumbuh dan berkembang sehingga menjadi datuk dan nenek. Makna hadis di atas ialah manusia difitrahkan memiliki sifat pembawaan sejak lahir dengan kuat dan di atas Islam. Akan tetapi tentu harus ada pembelajaran Islam melalui perbuatan dan amalan. Sesiapa yang Allah SWT takdirkan termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia, nescaya Allah SWT akan menyiapkan untuknya orang yang akan mengajarinya jalan petunjuk sehingga dia bersedia untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya pula, sesiapa yang Allah SWT ingin menghinakannya dan mencelakakannya, maka Allah SWT menjadikan sebab yang akan mengubahnya daripada fitrahnya dan membengkokkan kelurusannya. Perkara ini sebagaimana keterangan dalam hadis tersebut tentang pengaruh yang dilakukan oleh kedua ibu bapa terhadap anak-anaknya yang menjadikan mereka beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Maksudnya kehidupan mereka tu seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, seperti orang Majusi. Jadi mak ayah dia lah guru yang pertama membentuk, mendidik anak-anak tu menjadikan manusiawi tadi itu. Kesimpulannya, yang pertamanya, untung nasib kita sebagai ibu bapa bukan terbatas kepada amalan peribadi semata-mata. Sebaliknya, apa yang kita lakukan untuk memimpin ahli keluarga berlandaskan acuan Islam sebenar itu turut dikira sama. Bukan amalan ifradi kita, bukan amalan individu kita saja, tapi keluarga kita. Sebab tu kita nak masuk syurga bukan kita seorang je, dengan keluarga kita sekali pun kita nak bawa. Ya, kita jadi Islam ni bukan kita seorang je mari masjid, tapi kita nak bawa ahli keluarga kita. Biasakan diri dengan masjid, rapatkan diri dengan rumah Allah ni. Ya, satu keluarga kita nak bawa. Kalau kita kadang-kadang pergi pasar malam lah, pergi ke show heboh, ganjung heboh, ramai-ramai boleh bawa keluarga kan. Kalau kita pergi bercuti, berkelah, boleh bawa satu keluarga tak? Kenapa ke rumah Allah kita tak biasakan benda macam ni? Ya? Kenapa kita tak biasakan benda-benda yang baik, kuliah, ceramah, apa semua bawa satu keluarga? Kalau pergi cuti, berkelah di tepi pantai pun boleh bawa satu keluarga. Ya? Kenduri kendara pun boleh bawa satu anak, pusung semua tak? Jimat, hari ni kita gantung periuk, tak payah masak. Sebab apa? Ada kenduri kendara tak? Bawa semua pergi kan? Boleh buat. Kenapa di rumah Allah, kuliah-kuliah agama, didikan agama tak boleh buat kan? Bawa lah. Yang keduanya, anak-anak merupakan amanah yang dikurniakan Allah SWT buat insan terpilih bergelar ibu dan bapa. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang suci daripada sebarang noda dan kotoran. Oleh itu, para ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak mereka ke arah yang diredai Allah SWT. Kesimpulan yang ketiga, sesungguhnya anak adalah anugerah Allah SWT yang cukup berharga kepada ibu bapa. Mereka juga amanah yang untuk dipelihara dengan sempurna, termasuk memastikan keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Hubungan kita dengan anak-anak bukan sekadar di dunia, tapi bawa pergi akhirat. Itu saya cakap tadi. Kalau ketika mak ayah hidup, anak-anak memerlukan doa daripada mak ayah, restu daripada mak ayah. Bila mak ayah meninggal dunia, mak ayah pula perlukan doa daripada anak-anak. Kan? Waktu mak ayah hidup, anak-anak perlukan doa mak ayah. Waktu mak ayah meninggal dunia, mak ayah pula perlukan doa anak-anak. Tapi kalau kita tak boleh sediakan anak-anak kita yang soleh untuk mendoakan kita, macam mana? Sebab tu kata, kan, kita didik anak kita bukan sekadar di dunia, tapi bawa pergi akhirat. Oleh itu, jagalah anak selayaknya agar mereka boleh berbakti kepada kedua ibu bapanya kelak dan terus menyayangi. Keempat, di samping sentiasa bersyukur dengan kehadiran anak di dalam keluarga, berilah perhatian agar mereka menjadi insan bertakwa dan berguna kepada agama, bangsa serta negara. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah dan tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-25. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-26 pula, iaitu adab suami isteri. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.